اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، Rabbi tamim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung lagi tadabbur surah Al-Baqarah ayat 198 dan seterusnya. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 197. Ayat 197. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Haji itu ada musimnya, waktunya ialah beberapa bulan yang sudah diketahui. Maka barang siapa yang berazam dan berniat untuk melakukan haji di musim haji, ataupun barang siapa yang telah berniat dan berazam untuk melakukan haji ataupun umrah di musimnya, maka jangan melakukan 3 perkara. Pertama, la rafas, jangan berjima ataupun muqaddimah jima'. Yang kedua, wala fusuq, jangan melakukan dosa ataupun apa-apa saja maksiat. Yang ketiga, wala jidal, dan jangan bergaduh ataupun berdebat yang membawa kepada pergaduhan di musim haji. Kemudian Allah dorong hambanya supaya sentiasa melakukan kebaikan walaupun sekecil mana. Wa ma taf'alu min khairin, apa saja kamu lakukan daripada kebaikan, Allah mengetahui. Dan apabila kamu nak melakukan haji, hendaklah kamu berbekal dengan makanan, pakaian dan sebagainya. Tetapi sebaik-baik bekalan ialah taqwa. Dan bertakwalah kepada aku, wahai orang-orang yang berakal. Okey, pengajaran yang pertama, keagungan kerja haji. Keagungan kerja haji yang mana Allah menjadikan bagi kerja haji itu tempohnya adalah 3 bulan. 3 bulan, iaitu Syawal, Zulhijjah dan Zulqa'dah. Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Yang kedua, haji adalah satu rukun Islam yang penting. Oleh kerana itu, ia perlu kepada persiapan. Oleh kerana itu, ia perlu kepada persiapan yang cukup. Oleh kerana itu, Allah memberi ruang untuk persiapan melakukan
kerja haji 2 bulan 7 hari. 2 bulan 7 hari sebelum betul-betul memulakan kerja haji pada hari ke-8 Hijrah, ke-8 Zulhijjah. Yang ketiga, sesiapa yang telah berniat dan berazam untuk melakukan haji ataupun umrah di musimnya dan miqatnya, maka ia telah menjadi wajib ke atasnya. Maka ia telah menjadi wajib ke atasnya untuk menyempurnakannya. Kecuali apabila ia terhalang. Kecuali apabila ia terhalang. Maka dibolehkan dia bertahallul. Serta menyembelih seekor kambing. Yang keempat, sesiapa yang berniat ihram untuk melakukan haji sebelum bulan haji, maka ia tidak sah. Maka ia tidak sah. Yang kelima, semua larangan-larangan ketika di dalam ihram akan bermula sebaik sahaja dia berniat ihram. Sebaik sahaja dia berniat ihram di miqatnya, walaupun dia belum menukar pakaiannya. Walaupun dia belum menukar pakaiannya kepada pakaian ihram. Boleh? Boleh faham? Dia sampai kat miqat, dia pun niat, tapi belum tukar pakaian. Masa tu dah bermula larangan-larangan. Tak boleh cabut bulu, tak boleh pakai wangian dan sebagainya. Yang ke-6, haram berjima' atau muqaddimah jima' apabila telah berniat ihram. Sama ada haji ataupun umrah. Yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-7, haram melakukan apa saja perbuatan maksiat
dan juga berjidal ketika di dalam ihram. Bahkan haramnya lebih tegas ketika di dalam ihram berbanding dengan sebelum ihram. Yang ke-8, tujuan utama daripada kerja haji ialah untuk membentuk akhlak yang mulia. Melalui proses takwa, iaitu mentaati semua larangan-larangan ketika di dalam ihram, walaupun asalnya adalah halal. Seperti berjima. Yang ke-9, antara tanda haji yang mabrur ialah seseorang itu akan menjadi semakin mulia akhlaknya setelah balik daripada melakukan haji. Yang ke-10, rahmat Allah kepada hamba-Nya dengan sentiasa mendorong hamba-Nya untuk melakukan apa-apa sahaja kebaikan, sama ada sedikit atau banyak, kecil ataupun besar, kerana semuanya diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui oleh Allah dan akan dibalas walaupun sebesar zarrah. Yang ke-11, setiap jemaah haji wajib menyediakan bekalan yang secukupnya dari segi keperluan seperti makanan, bekalan duit dan lain-lain, supaya apabila berada di Mekah mereka tidak meminta-minta kepada manusia.
Yang ke-12. Bekalan yang paling utama dan terpenting bagi jemaah haji dan semua orang beriman ialah bekalan takwa kepada Allah. Bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan sentiasa bersamanya dan akan mencukupi segala keperluannya. Yang ke-13. Hanya orang yang berakal waras sahaja yang akan bertakwa kepada Allah. Hanya orang yang berakal waras sahaja yang akan bertakwa kepada Allah. Dan semakin kurang akal seseorang, maka semakin kuranglah takwanya kepada Allah. Okey. Sebelum kita masuk ayat baru, saya nak sebut satu poin yang penting khususnya kepada orang yang melakukan haji ataupun umrah ataupun mutawif, package yang membawa jemaah kan, ataupun ustaz. Iaitu biasa kalau jemaah tu bila dalam ihram dia gugur rambut ke, tergunting ke, tercabut ke, bukan semualah, tapi kebiasaannya bila ditanya kepada ustaz ataupun mutawif, mereka akan jawab dam. Kan? Kena dam. Sikit-sikit kena dam. Itu jawapan yang tidak tepat dan tidak selari dengan Al-Quran. Yang selari dengan Al-Quran, apa Quran cakap dalam ayat yang lepas, ayat 196 kan? Quran cakap apa? Bila kamu cukur rambut, maka kenapa? Quran bagi pilihan ke ataupun satu hukum aja? Pilihan. Iaitu sama ada kamu puasa 3 hari atau bagi makan 6 orang miskin atau 9. Ini hukum yang disebut dalam Quran. Tapi biasa pengalaman saya pun, kalau jemaah tanya, saya gugur rambut kan, biasanya dia jawab satu hukum je, iaitu dam. Ataupun kalau satu rambut, secupak kan. Jadi pertama, jawapan tu tidak tepat sebab tidak menceritakan hukum yang sebenar yang Allah sebut dalam Quran. Satu. Yang kedua, sebab dia tidak bagi pilihan pada jemaah. Allah bagi pilihan, tapi ustaz ni tak bagi pilihan pada jemaah, sehingga kadang-kadang jemaah merasakan sempit sebab ada satu pilihan saja, sedangkan Allah bagi pilihan kan. Jadi bila ada jemaah yang gugur rambut ke apa ke, kita bagi pilihan. Ataupun kalau nak sebut satu je, sebut yang paling mudah bagi dia. Contoh, kalau dia tak ada duit, kita kata apa? Puasa 3 hari. Kalau dia ada duit, kita kata apa? Yang terbaik apa dia? Sembelih. Kan? Tapi kalau duit kamu tak banyak, bagi makan orang miskin. Kan? Jadi kena cerita hukum yang sebenar yang Allah sebut dalam Quran. Sebab apa yang Allah sebut dalam Quran, itulah yang terbaik. Sebab bila antara diberi pilihan dengan tidak ada pilihan, yang mana manusia lebih lega yang ada pilihan. Okey, kita sambung ayat seterusnya. Ayat hari ini adalah sambungan daripada ayat tentang haji. Okey, kalau ayat sebelum ayat ni, ini ayat 198, ayat 197 Allah cerita pasal apa?
Itu sesiapa yang berniat berazam untuk melakukan haji ataupun umrah, dia tak boleh buat 3 benda kan. Tak boleh bersetubuh ataupun mukaddimah, tak boleh melakukan dosa fasik, dan tak boleh berjidal. Dan juga ayat itu juga Allah kata apa? Hendaklah kamu berbekal dengan takwa. Okey. Orang Arab ni ramai juga yang terlibat dengan perniagaan. Jadi bila sebut Allah kata tak boleh yang tu, tak boleh yang ni, maka mereka merasakan bahawa berniaga tu satu larangan. Bila nak buat haji, haji saja. Sebab apa? Allah dah sebut tak boleh berjimat, tak boleh buat benda fasik dan tak boleh berjidal. Dan bila sebut biar niaga ni, berniaga biasanya akan terlibat dengan apa dia daripada 3 larangan ni. Kalau berniaga. Jidal. Jadi orang Arab kata apa? Orang Islam lah yang baru, dia kata ini makna berniaga ni tak boleh lah. Sebab biasa berniaga ni ada pergaduhan kan. Kadang-kadang pasal harga, kadang-kadang kata aku dah jual, kata aku belum bayar kan, dan sebagainya. Maka turun ayat ni membetulkan salah faham sebahagian para sahabat. Apa dia? Laisa alaikum. Tidak ada ke atas kamu junahun. Junahun ialah dosa. Tidak ada ke atas kamu dosa an tabtahu, bahawa kamu mencari fadlan. Fadlan ni apa dia? Kurniaan. Tapi biasanya kalau fadlan dia sebut dalam Quran, biasanya ialah berniaga, perniagaan, tijarah. Jadi tidak ada dosa ke atas kamu bahawa kamu berniaga. Jadi fadlan tu makna dia tijarah. Ada tak ayat lain yang ada sebut fadlan tapi makna dia tijarah? Ada. Surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat berapa? 10 ke 11. Fa iza qudiyatis salah. Fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ardi. Kemudian wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira. Apa maksud dia? Fokus pada terjemahan, jangan fokus pada tulisan yang cantik. Kecil hati saya, terjemahan saya tak cantik, tulisan okey. Apa maksud dia? Faiza, maka apabila ini bukan dengan hari Jumaat. Allah kata wahai orang beriman, bila diseru untuk salat Jumaat, fas'au, segeralah kepada solat, dan wazarul bai', tinggallah jual beli. Jual beli itu berniaga. Lepas salat Jumaat Allah kata apa? Fa iza qudiyatis salat, apabila telah selesai solat, fantashiru, bertebaranlah di atas muka bumi, kemudian wabtaghu min fadlillah, carilah kelebihan anugerah Allah. Apa maksud fadlullah? Perniagaan, tijarah. Okey, satu lagi surah Muzammil ayat 20. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wa akharu alimallahu wa akharuna apa ni? Ayat 20. Surah Muzammil. Alimallahu annakum aliman. Bawah sikit. Wa akharuna minkum yadribuna fil ardi, kan? Ada? Yadribuna fil ardi 20 ke bawah?
Yabtaghuna. Tak jumpa? Yabtaghuna min fadlillah. Okey. Ayat 20 ni sebenar ayat menasahkan hukum yang asal. Hukum asal bagi Nabi dan para sahabat, salat malam adalah wajib. Setiap malam wajib salat malam. Maka Allah kata apa? Allah turun ayat 20 surah Al-Muzammil. Allah kata Allah tahu ada sebahagian kamu yang sakit. Ada sebahagian kamu ni yadribuna fil ard musafir, di atas muka bumi untuk apa? Yabtaghuna min fadlillah, mencari rezeki Allah, berniaga. Maka sebab itu ayat ni meringankan kewajipan solat malam. Jadi solat malam bagi sahabat menjadi sunat. Subhanallah. Tengok rahmat Allah kan. Dan juga kehebatan sahabat. Walaupun sibuk, walaupun berniaga, musafir, mereka tetap solat malam. Sehingga turun meringankan bebanan itu. Okey. Jadi fadlu ni biasanya disebut dalam Quran bermakna tijarah, perniagaan. Okey. Jadi tidak ada dosa bagi kamu bahawa kamu mencari fadlan. Dia terjemah apa? Anugerah. Kurniaan. Anugerah kurniaan. Tapi sebenarnya ini adalah perniagaan. Rezeki lah. Dan perniagaan ataupun anugerah itu daripada siapa? Dari Rabbikum, pencipta kamu. Okey. Bahkan ada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, para sahabat bila masuk musim haji, mereka ada berniaga di kedai. Contoh di Mekah ada kedai Zilmajaz, Majinnah. Jadi mereka bila masuk musim haji, dalam kepala mereka apa dia? Berniaga ni satu dosa. Jadi mereka tutup kedai. Dan ada sebagian mereka bertanya Rasulullah, boleh tak kami ni nak buat haji, tapi dalam masa sama kami nak berniaga. Boleh tak? Nabi diam, Nabi tak jawab. Sehinggalah turun ayat ni. Tidak ada dosa bagi kamu bila kamu berniaga di musim haji. Yang jadi dosa apa dia? Kamu pergi ke Mekah hanya semata-mata nak berniaga. Maknanya, kalau tak boleh berniaga, kamu tak pergi. Itu memang salah. Tapi niat asalnya nak pergi haji. Tapi, sambil-sambil itu, berniaga tak salah. Ramai kan orang berniaga kat Mekah kan? Ramai. Termasuklah jual kambing, jual pakaian. Pelajar-pelajar Mesir datang daripada Mesir ke Mekah, musim haji jual khat. Macam-macam. Bahkan orang berniaga lebih ramai daripada orang buat haji. Okey? Tengok bahasa Al-Quran. Allah kata tidak dosa. Di situ menunjukkan apa? Bila Allah kata menafikan tidak ada dosa, makna apa? Sahabat merasakan pengajarannya apa? Sahabat ni bila Allah kata tak boleh berjimat, tak boleh berjidah, dia pun rasa yang ni pun dosa juga. Makna sahabat ni cukup takut kepada dosa. Yang tak jelas pun dia rasa dosa. Berbeza dengan kita. Yang jelas dosa pun tak apa. Lepas ni kita bertaubatlah kan. Itu beza tu. Satu. Yang kedua, Allah kata tidak ada dosa kamu ini berniaga, tapi Allah tak sebut berniaga. Allah kata fadlan. Dan Allah kata pula fadlan ni daripada siapa? Kenapa Allah tak sebut rezeki ataupun berniaga? Ada mesej Allah nak sampaikan. Biasa kalau sebut berniaga, bila sebut berniaga ni dalam kepala kita apa dia? Usaha sendiri satu. Yang kedua, target dia nak untung sebanyaknya. Maka Allah nak betulkan. Yang kamu cari itu berniaga ke apa ke, duit ke, sebenarnya itu anugerah daripada Allah. Maknanya kalau anugerah daripada Allah, bila dapat jangan sombong sebab daripada Allah. Buktinya apa? Allah boleh tarik semula bila-bila masa.
Jadi ayat min rabbikum ni nak apa? Nak halang daripada orang yang dapat rezeki daripada sombong. Sebab ingat, ayat min rabbikum. Ini anugerah Allah nak bagi. Berapa ramai yang berniaga, berpenak lelah, Allah tak bagi. Kan? Satu. Yang kedua, bila Allah sebut fadlan min rabbikum, maknanya kalau kamu nak rezeki dan Allah kata rezeki itu daripada Tuhan kamu, maka apa patut kamu buat? Saya kata siapa nak duit daripada saya, apa patut semua orang buat? Dengan cakap saya lah, sebab duit daripada saya. Kan? Jadi Allah kata fadlan itu daripada rabbikum. Kalau kamu nak, jangan tinggal Tuhan. Sebab dia yang bagi. Ramai tak orang cari fadlan tapi tinggal Tuhan? Ramai kan? Sebab apa? Sebab dia faham fadlan tu daripada usaha dia. Itu jadi sombong. Boleh? Yang bila dapat banyak kedekut nak infak. Sebab inilah. Dia tak rasa min rabbikum. Okey, faiza. Maka apabila afattum ni makna ifadatul ma' makna air itu mencurah. Air mencurah dengan banyak. Dia afattum boleh kita terjemah berangkat. Tapi afattum makna berangkat dengan secara beramai-ramai dan sekaligus. Apabila kamu diterjemah berangkat. Bertolak. Beramai-ramai. Beramai-ramai kan? Sebab orang buat haji ramai. Bertolak min Arafatin. Dari Arafah. Satu ramai. Yang kedua, dia bertolak sekaligus. Itu makna afattum. Makna sekaligus dan ramai. Apabila kamu telah bertolak beramai-ramai daripada Arafah. Arafah ni apa dia? Dia Arafah di sini kan? Sini Arafah. Kemudian sini Muzdalifah kan? Kemudian sini Mina. Kan? Bagi orang biasa pergi nampaklah, orang tak biasa pergi tak nampak apa-apa lah. Nampak bulat je. Okey, wukuf di sini kan? Wukuf di sini. Jadi orang berada kat sini pada 9 Zulhijjah ni, kebetulan ni musim haji kan? Musim haji lagi. Hari ni berapa Zulhijjah? 6. 6, ada 3 hari lagi. Jadi kalau orang nak buat haji, dia akan pergi. Ada kalau Jumaat Malaysia, 8 Zulhijjah dia pergi ke Arafah. Tapi kalau sunnah Nabi, 8 Zulhijjah, dia pergi ke Mina. Ini panggil hari 8 Zulhijjah. Dia panggil hari Tarwiyah. Tarwiyah. Nabi datang ke sini 8 Zulhijjah. Lepas subuh 9 Zulhijjah baru Nabi bertolak ke Arafah. Tapi biasa Jumaat Haji, termasuklah Jumaat Haji Malaysia, 8 Zulhijjah dia terus pergi ke Arafah, dia tidur kat situ. Sepatut Arafah tu wukuf 9, tapi mereka pergi awal. Sebab tu ada orang ikut sunnah Nabi, dia tak ikut jemaah yang ramai-ramai tu. Dia berjalan kaki pergi ke Mina, tidur kat sini. Pagi ke 9 Zulhijjah, lepas subuh baru dia pergi ke Arafah. Itu sunnah Nabi. Ada amalan apa-apa? Ada amalan apa-apa yang Nabi kasih? Tak ada. Dia panggil hari Tarwiyah aja, iaitu sunnah Nabi kalau nak pergi haji, hari ke-8 Nabi duduk kat sini. Bermalam di sini. Berjalan kaki. Tapi sekarang mana nak berjalan kaki? Tapi masih ramai yang berjalan kaki. Biasa jemaah-jemaah luar negara, biasa dia ada kenderaan sendiri. Okey? Jadi hari ke-9 Zulhijjah di sini. Okey, Allah kata apabila kamu dah berkumpul ramai-ramai kat sini pada 9 Zulhijjah, waktu wukuf bila? Lepas Zuhur 9 Zulhijjah sampai Maghrib. Lepas Maghrib kena bertolak ke ni
kena bertolak ke Muzdalifah. Itu makna apabila kamu telah bertolak daripada Arafah ke Muzdalifah. Bila ni? Selepas maghrib 9 Zulhijjah. Itu sunnah Nabi. Tapi jemaah Malaysia dan kebanyakan jemaah lain tak ikut. Dia solat dulu maghrib, isya kat sini. Tengah malam pukul 11, 12 baru dia bertolak kat sini. Tapi Nabi tak. Nabi lepas maghrib je, Nabi tak solat maghrib di sini. Masuk maghrib je, Nabi terus bertolak di sini dan solat di sini 3 waktu. Maghrib, isya dan subuh. Lepas subuh baru Nabi bertolak ke Mina. Tapi kebanyakan jemaah solat maghrib, isya kat sini. Lepas tu Muzdalifah dia datang Tashenggo. Dia datang sini, kadang-kadang dia duduk je sekejap 5 minit, turun bas, naik balik. Ataupun dia datang sini pungut anak batu. Sebenarnya pungut anak batu di Muzdalifah bukan sunnah. Pungut anak batu untuk melontar di Mina boleh ambil di mana-mana. Okey? Jadi jemaah Malaysia dia solat maghrib, isya kat sini. Lepas tu tengah malam baru tolak di Muzdalifah dan duduk sekejap. Tengah malam terus ke Mina. Jadi solat subuh di Mina biasanya. Okey. Jadi Arafah ni kenapa dinamakan Arafah? Ada banyak pendapat lah. Pertama, sebab ya'tarifuna, daripada perkataan Arafah, daripada perkataan i'tiraf. Apa makna i'tiraf? Mengaku. Biasanya orang datang buat haji ni ketika wukuf mereka mengaku dosa-dosa mereka dan mereka bertobat pada Allah. Jadi mengaku dosa dia panggil ya'tarifuna. Sebab ini tempat mereka mengaku dosa, maka dinamakan Arafah. Arafah daripada perkataan i'tiraf. Satu. Yang kedua, Arafah sebab yata'arafuna. Yata'arafu makna saling berkenalan, berta'aruf. Kat sini kan semua bangsa ada kan? Dan duduk di satu tempat. Di satu waktu. Ada daripada Afrika, daripada Jepun, daripada China. Ramai mengambil peluang yata'arafu, saling berkenalan. Berkenalan itu dipanggil Arafah. Okey, yang sebab ketiga, Jibril mengajar Nabi Ibrahim AS untuk melakukan kerja haji. Setiap kali Jibril ajar, Ibrahim AS berkata, Araftu. Araftu. Araftu makna apa? Aku dah faham, aku dah tahu. Kan? Dan sampai di sini, Jibril ajar lagi, Ibrahim kata, Araftu. Jadi daripada perkataan Araftu, dinamakan Arafah. Okey, sebab keempat, Arafah ni tempat yang tinggi. Dalam bahasa Arab tempat itu dipanggil urfun. Urfun. Maknanya kalau kita ada Arafah ni kita boleh nampak yang bawah ni. Muzdalifah kita boleh nampak, Mina pun boleh nampak daripada jauh lah. Jadi bila tempat tu tinggi dia panggil Arafah. Urfun. Macam ayam dipanggil urfu ad-dik. Ayam jantan ada apa atas kepala dia tu? Apa enggak? Balu. Itu dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil urf. Urfu ad-dik. Kan tinggi kan? Nampak kan? Jadi Arafah daripada perkataan urf iaitu tempat yang tinggi. Dan sebab kelima ada pendapat mengatakan Nabi Adam dan Hawa bila dikeluarkan daripada syurga, di mana mereka berdua jatuh. Ada pendapat mengatakan Adam jatuh kat mana? Bangladesh apa? Sri Lanka. Lepas tu kata Hawa pula jatuh kat Jeddah. Sebab tu dia panggil Jeddah ni nenek lah. Nenek kita. Dan akhirnya daripada Sri Lanka dengan Jeddah jumpa kat mana? Kat Jabal Arafah. Jabal Rahmah. Jadi berjumpa tu dalam bahasa Arab Araf. Berjumpa. Sebab tu ada setengah orang kita bila pergi ke Arafah Jabal Rahmah dia berdoa supaya dapat jodoh.
Tapi semua pendapat ni tidak ada dalil. Yang paling-paling tak ada dalil, Adam dan Hawa berjumpa kat sini. Itu lagi tak ada dalil. Okey? Jadi kalau ikut pendapat Syekh Shalih Utsaimin, yang paling dekat dan boleh diterima, nombor 1 dengan nombor 4. Iaitu tempat Arafah ni ialah tempat manusia mengiktiraf dosa masing-masing dan bertaubat. Satu lagi iaitu Arafah ni tempat yang tinggi. Tinggi itu dia panggil urfu. Okey? Okey, Allah kata, kemudian apabila kamu telah bertolak beramai-ramai daripada Arafah menuju ke Muzdalifah, maka apa wajib kamu buat? Fazkurullah. Maka ingatlah Allah. Ingat Allah ni kita dah sebutkan, zikrullah ni ada 3. Zikrullah ada 3. Apa 3 bahagian tu? 3 jenis zikrullah. Pertama, zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan lidah. Yang ketiga, anggota badan. Jadi zikir dengan hati apa dah? Berfikir tentang kebesaran Allah. Bukan dia zikir macam pokok tarikat kan, mulut tak bergerak. Tapi dia kata dia zikir lihat Allah 1000 kali, mulut tak bergerak. Itu bukan zikir dalam hati. Yang kedua, zikir dengan lisan macam biasalah. Subhanallah, subhanallah. Yang ketiga, zikir dengan anggota badan. Jadi Allah kata, bila kamu bertolak daripada Arafah ke Muzdalifah, ingatlah Allah. Apa dia tu? Zikir apa tu? Daripada Arafah ke Muzdalifah. Talbiyah, takbir, tasbih, tahlil. Dan dalam banyak-banyak zikir yang paling besar daripada Arafah ke Muzdalifah ialah ni, solat 3 waktu. Sebab tu zikir solat adalah zikir yang paling besar. Wala zikrullahi akbar. Zikir yang paling besar ialah solat. Kenapa? Sebab semua 3 jenis zikir ada dalam solat. Masa kita solat, kita fikir tak kebesaran Allah? Dan lidah kita puji tak Allah? Allahu Akbar. Kita baca macam-macam doa, kan? Kemudian anggota badan kita bergerak tak untuk mentaati Allah? Okey, jadi zikir pada Allah, solat, talbiyah, tasbih, tahlil dan sebagainya. Kenapa Allah sebut? Sebenarnya haji ni memang zikir. Haji adalah ibadat, kan? Jadi sepatutnya Allah kata, bila bertolak daripada Arafah ke Muzdalifah, lepas tu bertolak ke Mina. Tak, Allah pesan. Bila bertolak, berzikir pada Allah. Menunjukkan apa tu? Macam kita cakap pada anak-anak kita. Bila pergi sekolah, belajar betul-betul. Memanglah pergi sekolah nak belajar. Kan? Sebab Allah tahu kadang-kadang manusia penat, letih. Tapi jangan lupa berzikir. Sebab apa? Sebab zikir ni sebenar adalah beri tenaga, beri ketenangan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir pada Allah memberi ketenangan. Kadang-kadang badan penat macam mana, bila berzikir jadi bertenaga. Sebab itulah Sayyidina Ali, Fatimah bila dia datang kepada Nabi minta Nabi sediakan untuknya pembantu, kan? Sebab dia Sayyidina Ali miskin, anak pula ramai. Jadi semua kerja rumah Fatimah kena buat. Jadi Fatimah pergi pada Nabi minta bantuanlah supaya bagi pembantu. Apa Nabi bagi? Zikir apa? Nabi kata pada Fatimah, nak tak aku bagi pada kamu lebih baik pada pembantu? Kan? Lebih baik pada pembantu. Tengok-tengok Nabi kata apa? Sebelum tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kenapa? Fatimah minta pembantu untuk mengurus rumah. Nabi bagi zikir. Apa kaitan zikir dengan pengurusan rumah? Kita kalau isteri kita minta pembantu rumah, kita bagi zikir, dia kata apa? Apa ni pekak ke? Saya minta lain bagi lainnya. Apa kaitan dia? Zikir dengan pengurusan rumah. Kerja berat. Subhanallah. Dia kadang-kadang bila kita sentiasa berhubung dengan Allah, jiwa kita tenang. Buat kerja berat tak terasa. Sebab kita buat kerana Allah dan ikhlas. Tak terasa.
Tapi kadang-kadang kita tak berhubung dengan Allah. Mulut tak berzikir. Kerja ringan pun mengeluh. Sebab apa? Sebab kita bukan masalah kerja berat atau ringan, tapi hati kita keras ataupun lembut. Kalau hati keras, kerja ringan pun menjadi berat. Betul kan? Okey, jadi Allah kata, walaupun kerja haji ni penat, tapi boleh diringankan dengan sentiasa berzikir pada Allah. Di mana? Indal masy'aril haram. Di masy'ar. Masy'ar ni makna dia tempat atau wazan maf'al. Maf'al. Tempat masy'ar daripada perkataan syairah. Syairah alamat ataupun simbol. Kalau jamak dia sya'air. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Tapi bila sebut wazan masy'ar, mana tempat syiar. Tempat syiar haji. Syiar kerja haji al-haram yang apa maksud yang haram ni? Tanah haram. Kenapa Allah kata bila kamu bertolak daripada Arafah, ingat pada Allah di tempat yang haram. Kenapa? Sebab Arafah tempat halal. Ini halal ni. Masy'ari. Jadi masy'ar ni ada dua. Masy'ar dalam Islam untuk kerja haji ada dua. Masy'arani. Satu halal, satu haram. Masy'arani dua tempat syiar. Satu tempat tu halal, iaitu di Arafah, bahagian halal. Sebab tu di Arafah boleh cabut pokok. Di masuk Muzdalifah aja tak boleh. Dan satu lagi tempat haram. Di mana ni? Lepas keluar Arafah aja dah masuk tanah haram. Termasuklah Mina dan sebagainya. Jadi Allah kata apa? Bila kamu keluar bertolak daripada Arafah, ingatlah pada Allah di mana ni? Masy'aril haram, iaitu di Muzdalifah. Muzdalifah. Wazkuruhu, dan ingatlah kepadanya, iaitu Allah, kama hadakum, sebagaimana dia telah memberi hidayat kepada kamu. Apa maksud ni? Tadi Allah dah sebut tak fazkuru? Fazkuru kan? Sekarang sebut sekali lagi. Kenapa dua kali? Kenapa dua kali? Tak, dia bukan setakat perjalanan tu. Indah. Indah makna di sisi. Mana arahan di tempat yang sama. Dua arahan di tempat yang sama. Pertama, ulama mengatakan arahan yang kedua ni menegaskan lagi kepada arahan pertama. Makna zikir sungguh-sungguh. Jangan sampai bermain. Jangan sampai berkhayal. Satu. Yang kedua, kamu berzikir ni sebab apa? Kenapa? Sebab Allah telah bagi hidayat pada kamu. Iaitu tambahkan lagi zikir sebab nikmat Allah bagi hidayat pada kamu. Kamu boleh buat haji, dan haji pula cara yang betul, bukan cara jahiliah. Sebab apa? Hidayat Allah. Tambahkan lagi syukur kamu kepada Allah. Yang ketiga, zikir yang kedua ni sebenarnya bukan diulang, bukan penegasan. Tapi maksud dia ialah zikirlah kepada Allah sebagaimana Allah mengajar kamu cara yang betul zikir. Bukan macam cara jahiliah. Makna apa? Kena ikut sunnah Nabi. Beramai kan? Berzikir. Tapi sunnah siapa? Tok guru dia. Tak. Kama hadakum. Sebagaimana yang Allah ajar. Bukan guru kamu ajar. Sebab itulah para sahabat hebat. Sahabat-sahabat pun mereka tak reka-reka zikir sendiri. Kan? Mereka tak pernah bermimpi. Abu Bakar tak pernah mimpi dapat zikir khusus daripada Allah. Tak. Sebab apa yang datang daripada Nabi, semuanya daripada Allah. Bahkan Abu Bakar bila nak berdoa pun, dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarlah pada aku satu doa untuk aku baca dalam solat. Sahabat Abu Bakar pun minta doa daripada Nabi.
kita takkanlah lebih hebat daripada Abu Bakar kan? Bila nak berdoa reka sendiri. Okey, boleh faham ah? Jadi wazkuru ni ada 3 maksud. Pertama, penegasan kepada yang pertama. Yang kedua? Lupa dah. Yang kedua, kamu kena tambahkan lagi zikir sebab Allah telah bagi hidayat pada kamu sehingga kamu Islam dan boleh melakukan haji. Yang ketiga, zikir pada Allah sebagaimana yang Allah ajar kepada kamu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kuntum, dan sesungguhnya kamu min qablihi, dari sebelumnya. Sebelumnya apa ni? Sebelumnya, nya tu balik pada apa? Sebelum dapat hidayat, ataupun sebelum datang Rasul, ataupun sebelum turun Al-Quran. Apa keadaan kamu? Laminadh dhalin. Pasti dari kalangan orang-orang yang sesat. Kenapa Allah sebut ni? Sahabat dah tahu tak sebelum datang Nabi, sebelum turun Al-Quran mereka sesat? Sahabat dah tahu kan? Kalau dah tahu, kenapa Allah sebut lagi? Berzikirlah pada Allah, bersyukurlah. Sebab apa? Sebelum ni kamu memang orang sesat. Kenapa Allah sebut? Apa hikmahnya? Sebab sebelumnya dia amalan Yalah, kenapa? Sahabat dah tahu memang mereka sesat sebelum ni. Kenapa apa perlu lagi disebut yang mereka dah tahu? supaya mereka wujud pada Nabi tu cara Nabi balik. Supaya mereka menjadikan Nabi sebagai rujukan. Yalah, apa kaitan? Sebut sesat dulu. Apa dia? Dia manusia mana yang lebih bersyukur dalam keadaan dia terus dapat hidayat, keluar-keluar dapat hidayat kan. Dengan dia dulu memang jahat, perompak, penipu, rasuah, tiba-tiba bertobat. Yang mana dia akan lebih bersyukur bila dia ingat kesesatan dia lepas, ataupun sebelum ni tak ada rusak apa pun. Yang mana dia akan lebih bersyukur. Jadi Allah sebut ni supaya mereka lebih bersemangat untuk bersyukur. Bila dia ingat, ya Allah, aku penyembah berhala dulu, ya Allah, nikmatnya dapat hidayat. Okey. Kemudian summa afidu. Kemudian afidu. Afidu daripada afattum. Kalau fi'il madhi, afattum, ini fi'il amar. Kemudian bertolaklah ramai-ramai oleh kamu min haisu, dari mana afadhan nas, orang ramai bertolak. Dari mana bertolaknya? Okey, apa pula maksud ni? Bertolak dari mana ni? Bertolak daripada mana ni? Ada dua pendapat. Tadi dah sebutkan, fa iza afattum min Arafah. Dah sebutkan apabila bertolak daripada Arafah. Sekarang Allah ulang lagi. Sebab apa? Ada masalah. Dia masalahnya apa? Orang Mekah, orang Quraisy dan juga beberapa kabilah yang duduk di tanah haram, bila dia buat haji masa jahiliah, haji mereka cara jahiliah lah. Dan itu adalah saki bagi peninggalan haji Nabi Ibrahim AS. Tapi mereka tukar. Kalau zaman Ibrahim wukuf di Arafah, tapi mereka tukar pada mereka wukuf di Muzdalifah. Apa alasannya? Dia kata, kami ni orang Quraisy dan kami tinggal di tanah haram. Kami orang mulia. Jadi tak perlu kami keluar ke tanah halal. Itu penyakit apa tu? Sombong, bangga dengan bangsa. Jadi Allah nak betulkan. Bila kamu bertolak macam orang ramai. Orang ramai bertolak daripada mana? Arafah. Jangan kamu rasa kamu lebih. Kamu tak ada kelebihan apa-apa kecuali bila kamu ikut perintah Allah. Boleh faham? Jadi pengajarannya di sini apa dia? Kadang-kadang ada setengah amalan tu kita rasa untuk kita sahaja.
orang lain tak sesuai. Maka terima saja amalan Nabi, tinggal amalan kamu. Sebab kamu tak akan jadi mulia kecuali kamu ikut Nabi. Inna akramakum indallahi. Yang paling mulia bukan sebab bangsa, bukan sebab amalan turun-temurun, tapi yang paling mulia ialah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata apa? Kemudian kiranya habis ni di penghujung kerja haji. Selesai, Allah kata apa? Wastaghfiru. Dan minta ampun dah oleh kamu kepada Allah. Kenapa kena minta ampun kepada Allah? Sebab innallah, sesungguhnya Allah Ghafur, Maha pengampun. Lagi Rahim, lagi Maha, lagi penyayang. Okey. Sekarang buat kerja haji ni ibadat kan? Ke maksiat? Bahkan Allah larang kan, jangan buat maksiat, jangan pusuk, jangan jidal, jangan rafas. Kemudian dalam celah-celah buat haji, Allah ingatkan lagi berzikir pada Allah. Okey? Tapi dah habis semua, Allah suruh minta ampun. Apa dosa yang mereka lakukan? Logiknya arahan minta ampun ni kepada siapa? Orang yang buat dosa. Jadi apa? Apa pengajarannya? Dah buat ibadat, dah berzikir, dah ikut perintah Allah, tiba-tiba kena bertaubat. Ini fahaman ramai orang Islam kan, khusus orang Melayu. Bertaubat bila? Bila buat dosa kan? Bila buat dosa. Sampai dia bertaubat, solat taubat tiap malam, walaupun tak tahu apa dosa. Jadi apa pengajarannya? Logiknya apa dia? Lepas kamu dah berzikir, dah buat haji kan? Last kali, logiknya pada ayatnya. Washkurullah, bersyukurlah pada Allah. Sebab kerja haji kamu dah selesai. Dan balik buatlah kenduri selamat. Pengajaran dia, walau kita banyak buat ibadah apa semua, kita kena minta. Ialah kenapa kena minta ampun? Ini bukan lepas buat dosa, bukan lepas buat maksiat. Kenapa kena minta ampun? Supaya ibadah tu sempurna. Manusia ini selalu buat dosa, jadi minta maaf pada Allah selalu. Dosa apa ni? Musim haji dosa apa? Makcik pernah buat dosa tak musim haji? Terlalai, kadang-kadang kita ni puas tak? Ya ke? Kita tak sedar. Bila tu? Masa tawaf ke? Kadang-kadang hati kita ni bercampur baur dengan perasaan. Dengki, sombong, kadang. Sebab ada tak orang yang solat tapi masuk neraka? Ada. Menunjukkan apa? Bukan mestinya solat yang betul dan diterima. Ada kerana dia solat dia masuk neraka. Dan ada tak orang puasa, Nabi kata apa? Puasanya tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ada tak orang solat malam, Nabi kata dia tak dapat apa-apa daripada solat malam kecuali tak solat malam. Setakat berjaga malam je. Kan? Dan ada juga ada yang mengatakan berapa ramai orang yang pergi haji tapi dapat haji bukan haji mabrur. Kan? Sebab apa? Sebab mungkin cara haji tak ikut cara Nabi. Istaghfiru, bertobat. Mungkin cara dia buat haji dah betul cara Nabi tapi ada unsur riak kan. Duduk hotel 5 bintang. 5 langkah sampai ke masjid. Bila orang duduk jauh dia kata apa? Ya Allah jauhnya. Faham tak? Ayat-ayat tu macam nak wastaghfirullah. Kan? Banyak berlaku ni, banyak ni. Kadang-kadang dia duduk hotel dekat Masjidil Haram, tak pergi Masjidil Haram. Sebab apa? Saya solat daripada bilik saya. Riak, sombong. Daripada bilik dia nampak lah. Sombong. Kadang-kadang dengan sebab riak, sombong, batal semua amalan dia. Wastaghfirullah. Kan? Kadang-kadang haji ni dia target dia apa? Nak cepat sudah aja. Bukan nak
sempurna dan diterima. Wastaghfirullah. Kan? Kadang-kadang tengah-tengah buat haji, tengah tawaf dia tolak orang. Kadang-kadang dia nak cium Hajar Aswad, dia tolak orang. Kadang-kadang nak solat di Raudah, dia ambil tempat orang. Kadang-kadang nak baling, melontarkan, dia baling kepala orang. Geram sangat. 3 jam duduk kat situ kan. Jadi wastaghfirullah. Jadi menunjukkan bukan semua orang buat ibadat mesti betul dan terima. Satu. Yang kedua, kadang-kadang dah betul tapi ada cacatnya. Kadang-kadang tak khusyuk, kadang-kadang tak fokus. Wastaghfirullah. Dan juga yang paling besar apa dia? Allah nak ajar orang beriman selagi dia semakin dia beriman, semakin dia beramal soleh, semakin dia merendah diri. Bukan semakin sombong. Kan? Lagi dia solat malam, lagi dia beristighfar. Sebab tu Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, sifat orang beriman apa dia? Kanu qalilan, surah Az-Zariyat ayat 15. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun. Tengok, Allah sifatkan ahli syurga, orang bertakwa yang layak masuk syurga. Apa amalan dia masa kat dunia? Antaranya ialah kanu qalilan minal lail, adalah mereka sedikit sekali di waktu malam ma yahja'un, tidur. Ini sifat orang bertakwa yang layak masuk syurga. Apa dia? Solat banyak daripada tidur. Okey, lepas solat banyak tu, lepas solat malam banyak, lama, hujung-hujung tu, waktu sahur ni makna dekat subuh. Katalah dia bangun pukul 12 malam kan? Lepas tu sampai dekat subuh, setelah penat solat tu, dia buat apa pula? Dia sujud syukur ke dia buat apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dekat-dekat waktu subuh, iaitu waktu sahur, mereka istighfar pula kepada Allah. Bila tu mereka minta ampun? Setelah apa? Setelah solat malam berapa lama? Ada tak orang bangun tengok bola 3 jam lepas tu yastaghfirun? Ada tak lepas dia tengok drama 2-3 seri dia yastaghfirun? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab bila dia dalam maksiat dia tak akan rasa dia berdosa. Sebaliknya orang beriman lagi buat ibadat, lagi banyak ibadat, lagi rasa tak sempurna ibadatnya. Dan sebab tu lepas solat yang pertama ikut sunnah Nabi beda. Lepas salam je, bukan alhamdulillah, bukan subhanallah, bukan Allahu akbar, tapi astaghfirullah, walaupun baru je lepas sembah Allah. Okey? Cukup Okey, kita baca dulu buku ni, dosa-dosa yang dilupakan. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Hari ini dosa yang ke-9 muka surat 44. Siapa yang ada buku boleh buka muka surat 44, dosa yang ke-9. Dosa yang ke-10 dah, dosa yang ke-10. Muka surat 46. Muka surat 46. Dosa yang ke-10 kata penulis, di antara tujuan zina, dosa yang ke-10 ialah zina. Mungkin bagi kita tak adalah, kita tak akan rasalah zina itu dosa biasa, tapi setengah orang yang selalu berzina, kadang-kadang bapa dengan anak, kadang-kadang dengan pembantu, kadang-kadang atuk dengan cucu kan, semua mahram. Dia tak rasa berdosa. Sebab tu dia sanggup buat. Jadi kata penulis, di antara tujuan syariat adalah menjaga kehormatan dan keturunan. Kerana itu syariat Islam mengharamkan zina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Maksudnya, dan janganlah kamu mendekati zina. Yang Allah larang bukan setakat jangan zina, tapi dekati zina pun haram. Sebab itulah apa-apa saja yang membawa kepada zina hukumnya adalah haram. Contoh berdua-duaan,
bercakap dengan bukan mahram yang tidak ada kepentingan agama, tak ada kaitan dengan agama, semuanya haram. Isteri bercakap dengan lelaki lain tanpa sebab dan tanpa tujuan, itu semua adalah haram. Kenapa? Sebab dia termasuk mendekati perbuatan zina. Semua zina tu bermula daripada bertemu, bercakap dan sebagainya. Jadi Allah kata jangan mendekati zina. Kerana sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Bahkan syariat menutup segala pintu dan sarana yang mengundang perbuatan zina. Islam menghalang ataupun menutup semua perbuatan yang membawa kepada zina. Iaitu dengan mewajibkan hijab. Kadang-kadang antara punca zina ialah sebab wanita tidak tutup aurat yang menyebabkan lelaki tergoda dan akhirnya berlakulah penzinaan. Lelaki kalau tengok orang yang bertudung lengkap dengan yang buka aurat, yang mana dia tengok? Juga dengan melarang berkhalwat, kena pakai hijab tutup aurat. Yang kedua, Islam melarang berkhalwat, duduk berduaan antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Kadang-kadang tuan rumah dengan pembantu rumah. Dan Islam juga mengenakan hukuman yang berat kepada penzina demi untuk menghalang perbuatan zina yang sangat keji dalam Islam. Contohnya penzina yang muhsan, yang telah berkahwin, kalau dah cukup bukti dihukum dengan hukuman yang paling berat dan menghinakan, iaitu rejam dengan batu hingga mati kalau dia telah berkahwin. Dan ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Dia nak hukum penzina ni kena ada saksi 4 orang. Biasanya tak cukup saksi 4 orang. Sebab saksi yang 4 orang tu pertama 4 orang. Yang kedua kena adil. Yang ketiga kena tengok betul-betul. Kalau tidak ada semua tu tak boleh jadi saksi. Dan hukum tu tak boleh sabit. Tapi berlaku juga hukuman rejam sampai mati di zaman Nabi. Sebab apa? Bukan sebab cukup 4 saksi. Tapi sebab orang yang berzina tu yakin pada hari akhirat. Dia cukup yakin kalau aku tak dihukum kat dunia, hukum di akhirat lagi dahsyat. Maka lebih baik aku lepas hukuman di dunia supaya terlepas hukuman yang lagi dahsyat. Jadi akhirnya mereka serah diri. Kan? Jadi sebab itulah pendidikan paling penting bukan dengan undang-undang tapi dengan akidah, keyakinan kepada kehidupan akhirat. Sekarang ada bukti pun dia tak mengaku kan? Hukuman itu iaitu penzina yang telah berkahwin rejam sampai mati ditimpakan agar ia merasakan akibat daripada perbuatannya yang sangat keji. Juga agar setiap anggota tubuh badannya rasa kesakitan. Kan? Kenapa rejam satu badan? Supaya satu badan dia rasa sakit. Kenapa nak supaya satu badan rasa sakit? Sebab masa dia berzina, dia rasa sedap satu badan. Kan? Ada orang berzina sedap kat kepala je. Okey, ada pun penzina yang belum pernah melakukan senggama ataupun belum berkahwin lah melalui nikah yang sah, maka ia dicambuk. Dicambuk di mana? Disebat. Sebat sebanyak 100 kali. Kalau wanita ataupun lelaki itu belum berkahwin. Jadi yang dah kahwin hukuman lagi teruk. Kenapa? Sebab kamu dah kahwin, dah ada pengalaman, nak juga berzina, hukuman teruk. Tapi kalau yang belum berkahwin tak ada pengalaman, hukumannya ringan sikit, iaitu sebat 100 kali. Iaitu satu bilangan yang paling banyak dalam hukum sebat yang dikenali dalam Islam. Inilah paling banyak. Kalau minum arak, ada pendapat mengatakan 80 sebatan. Ada mengatakan 60. Jadi yang berzina ni paling banyaklah. Hukuman itu harus disaksikan oleh sekelompok orang ramai. Supaya apa? Supaya penzina tu betul-betul rasa malu dan dia tak akan ulang lagi. Tapi kalau buat dalam penjara, tak ada siapa tengok, mungkin terlepas penjara, satu hari dia buat lagi. Dan supaya orang yang melihat, tak akan buat. Tak teringin pun nak buat. Tak berbalik ya. Seronok sekejap tapi sakit sekian. Satu bukti betapa hukum itu amat dihinakan, dipermalukan. Tidak hanya itu, penzina tersebut selanjutnya ada hukum lagi dalam Islam,
penzina tu yang belum kahwin harus dibuang negeri ataupun buang daerah daripada tempat ia melakukan penzinaan. Supaya apa? Supaya dia tak jumpa lagi orang yang dia berzina ataupun tak terkenang kisah yang lama selama 1 tahun penuh. Adapun siksaan para penzina, baik laki-laki maupun perempuan, di alam barzah. Ini belum di akhirat ni. Di alam barzah, iaitu dalam kubur. Apa hukuman penzina ni? Jadi dengan baik-baik, kalau ada saudara mara kita yang terlibat dengan zina, kadang-kadang suami isteri kan, isteri dengan lelaki lain, suami pula dengan perempuan lain, kadang-kadang sembah mahram. Dengar, ini baru azab di alam barzah, dalam kubur. Iaitu dia akan ditempatkan di dapur api yang atasnya sempit dan bawahnya luas. Daripada bawah tempat tersebut api dinyalakan. Sedangkan mereka berada dalamnya dalam keadaan telanjang. Maka jika api dinyalakan, mereka akan berteriak, melolong-lolong dan memanjat ke atas hingga hampir-hampir saja mereka bisa keluar. Ini di mana ni? Baru dalam kubur, belum di akhirat, belum dalam neraka ni. Jadi bila dinyalakan, mereka melolong, menangis, memanjat sampai ke tempat yang nak keluar tu. Tapi bila api dipadamkan, mereka kembali lagi ke tempat semula, iaitu di bawah. Kemudian api dinyalakan kembali. Demikianlah terus berlangsung hingga datangnya hari kiamat. Siapa yang tahan ni? Kalau kiamat 1000 tahun lagi, dia akan diazab dalam tempat yang ada api itu selama 1000 tahun. Itu baru dalam kubur. Jadi bertaubatlah orang yang berzina, dan yang nak berzina jangan buat. Tak berbalik ya. Keadaannya akan lebih buruk lagi jika lelaki tersebut sudah tua. Kalau lelaki yang berzina tu adalah tua, lagi teruk azabnya. Tapi masih terus berbuat zina padahal kematian hampir menjemputnya. Tapi Allah masih memberinya waktu. Dalam hadis marfu' daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebut, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim, syaikhun zanin wa malikun kazzab wa a'ilun mustakbir. Hadis sahih riwayat Muslim. Maksud dia, 3 jenis manusia yang tidak akan Allah bercakap dengannya. Bila Allah tak nak bercakap, itu makna kesalahan yang sangat besar lah. Juga Allah tidak akan menyucikan mereka. Allah tidak akan terima taubatnya. Dan Allah tidak lihat pun pada mereka. 3 azab. Allah tak bercakap, Allah tak lihat, dan Allah tak menerima taubatnya. Sedangkan bagi mereka pula azab yang pedih. Siapa ni 3 golongan ni? Pertama, lelaki tua yang suka berzina. Kenapa lelaki tua? Maknanya kalau lelaki muda berzina, okey ke? Sebab sepatut kamu dah tua, dah pernah berkahwin kan? Dah ada pengalaman, dah nak mati besok lusa, sepatut tak buatlah. Tapi tiba-tiba berzina juga, azabnya teruk. Yang kedua apa dia? Malikun kazzab, raja yang berdusta ataupun pemimpin yang berdusta. Kenapa ni? Pemimpin yang dusta, azab teruk. Maknanya antara rakyat yang berdusta dengan pemimpin yang berdusta. Sama-sama dusta, tapi seorang rakyat, orang biasa, seorang pemimpin, yang mana lebih besar dosa? Kenapa? Sebab pemimpin, dia ada kuasa. Bila ada kuasa, sebenarnya tak perlu dah bercakap bohong. Gunalah kuasa kan. Tiba-tiba dalam keadaan tu masih berbohong, maka hukumannya sangat berat. Dengar wahai pemimpin. Dengar wahai pemimpin. Kalau kamu bercakap bohong, Allah tak akan pandai pada kamu, Allah tak akan sucikan kamu, dan Allah tidak akan bercakap dengan kamu. Walaupun pengikut kamu membodek kamu. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Jadi, orang kaya sombong dengan orang miskin sombong. Dua-dua berdosa. Tapi yang mana lagi teruk? Kaya sombong, miskin sombong. Kenapa? Kenapa miskin sombong lagi dahsyat daripada kaya sombong? Orang kaya, dia sombong, ada sebab tak? Ada. Sebab apa? Sebab dia ada harta. Yang kamu miskinnya apa sebab nak roboh? Rumah dah nak roboh.
beras. Beras pun tak ada, nak sembuh apa? Ambil beras ni, tak nak. Sombong pula. Okey, di antara cara mendapat rezeki yang terburuk adalah mahru al-baghi, iaitu pelacuran. Iaitu upah yang diberikan kepada wanita penzina oleh laki-laki yang menzinainya. Penzina yang mencari rezeki dengan menjajakan kemaluannya tidak diterima doanya, walaupun keluar air mata darah. Bahkan meski doa itu dipanjatkan, walaupun doanya dibaca tengah malam, 1/3 malam. Saat pintu langit dibuka, tapi doanya tetap tidak dimakbulkan. Kebutuhan, keperluan dan kemiskinan bukanlah satu alasan yang dibenarkan syarak sehingga seseorang boleh melanggar ketentuan dan hukum-hukum Allah. Orang Arab dahulu berkata, taju'ul hurratu wala ta'kulu bisadyaiha fa kaifa bi farjiha. Maksud dia, ini pepatah Arab. Seorang wanita yang merdeka, yang lapar, tidak akan makan dengan hasil menjaja kedua buah dadanya. Bagaimana pula mungkin dia menjaja kemaluannya? Di zaman kita sekarang, segala pintu kemiskinan, segala pintu kemaksiatan dibuka lebar-lebar. Betul kan? Nak buat maksiat sekarang senang je. Kadang-kadang berlaku dalam rumah. Kadang-kadang bukan dengan orang luar, tapi sama-sama anak beranak. Dengan atuk, dengan cucu dan sebagainya. Setan mempermudahkan jalan menuju kemaksiatan dengan tipu dayanya dan tipu daya pengikutnya. Para tukang maksiat dan ahli kemungkaran pula membiu setan. Apa membiu ni? Ini bahasa Indon lah. Para tukang maksiat dan ahli kemungkaran membiu setan. Menjadi tali baruk lah, senang. Menjadi tali baruk setan. Maka bertebaranlah para wanita yang memamerkan aurat dan keluar rumah tanpa mengenakan pakaian yang diperintahkan agama. Betul? Sebab tu apa hikmah terbesar PKP apa dah? Orang yang buka aurat kurang dosa dia. Sebab apa? Sebab dia banyak duduk kat rumah. Cuba bayangkan kalau dibenarkan keluar kan, PKP tak ada. Keluar setiap hari, buka aurat setiap hari 24 jam. Berapa banyak dosa dia. Jadi bersyukurlah pada Allah dengan sebab PKP dosa kamu kurang. Kamu tak boleh nak tunjuk aurat kan? Sebab keluar aja kena compound. Pergaulan bebas, tatapan yang berlebihan dan pandangan yang diharamkan menjadi fenomena umum. Pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan bermaharajalela. Rumah-rumah mesium semakin laku. Rumah-rumah pelacuran semakin laku. Demikian pula dengan filem-filem. Ini sekarang musim PKP, semua tak ada ni rumah pelacuran kan? Kan ada juga. Kelab-kelab malam dah tak ada kan? Tutup ah. Demikian pula dengan filem-filem yang membangkitkan hawa nafsu. Banyak orang melancur ke negeri-negeri yang menjanjikan kebebasan maksiat. Di sana sini terdiri bursa seks, pemerkosaan, bermaharajalela di mana-mana. Jumlah anak haram semakin meningkat. Demikian pula halnya dengan kegiatan aborsi, iaitu pengguguran kandungan akibat kumpul kebo dan sebagainya. Ya Allah, kami mohon rahmat dan belas kasihan-Mu, perlindungan dan pemeliharaan daripada sisi-Mu, yang dengannya Engkau melindungi kami daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah, kami mohon padamu, bersihkanlah segenap hati kami dan pelihara serta bentingilah kemaluan dan kehormatan kami. Jadikanlah dinding pembatas antara kami dengan hal-hal yang diharamkan. Okey, habis dah. Okey, kita tengok soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya mengenai doa Nabi Yunus yang dalam perut ikan tu, dalam tasmana ini ketemu zalimin tu. Ya. Kan ada hadis, kalau kita seorang Muslim membaca doa ni, maka akan kabulkan, Allah akan kabulkan permintaannya. Ya. Jadi di sini saya nak bertanya, nak tanya, macam mana kita nak amalkan? Sebab yang kau dengar ada kata dijadikan zikir, ada yang kata Tak, okey. dalam sujud
Okey, okey. Jadi, katakan, macam mana kita nak sepatutnya kita Okey, kalau okey. Mengikut hadis sahih Nabi kata tidak ada seorang pun maksud hadis sahih Nabi kata tidak ada seorang pun yang berdoa dengan dengan menggunakan doa Nabi Nuh melainkan doanya dimakbulkan. Itu saja yang Nabi cakap. Maksudnya ialah bila kita berdoa, kita nak sampaikan hajat apa-apa, kita mulakan dengan doa Nabi Nuh. Bukan zikir. Dia adalah bentuk doa. Doa Nabi Yunus tu adalah doa, bukan bentuk zikir ya. Sebab tu di hujung ada apa? Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Itu sebenar ayat yang bermaksud minta ampun kepada Allah. Jadi maksud hadis Nabi menggunakan doa Nabi Yunus ialah bila kita nak berdoa apa-apa doa, apa-apa hajat, mulakan ataupun masukkan doa Nabi Yunus, kemudian mintalah hajat apa-apa. Dia bukan zikir untuk diulang berkali-kali. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya pasal zikir yang saya dengar dan diamalkan sebelum ataupun selepas subuh. Allahumma ya barik 40 kali itu. Adakah itu daripada sunnah Nabi? Bukan. Bukan daripada sunnah Nabi. Ya barik ya. Bila sebut nama-nama Allah dan berkali-kali, dia bukan daripada sunnah Nabi. Tidak ada satu pun hadis sahih daripada Nabi SAW yang menganjurkan supaya kita berdoa ataupun berzikir menggunakan nama Allah dan diulang berkali-kali. Yang ada ialah Allah memerintahkan supaya kita menggunakan nama Allah sebagai tawassul untuk berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah ada nama-nama baik, maka fad'uhu, berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama Allah. Ingatlah, jadi nama Allah digunakan untuk berdoa, bukan untuk berzikir. Kalau zikir, dah banyak zikir yang Nabi bagikan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan banyak berpuluh-puluh bentuk zikir yang sahih yang Nabi bagi. Kenapa kita nak baca juga zikir nama-nama Allah yang Nabi tak pernah bagi? Jadi nama-nama Allah hanya digunakan sebagai tawassul untuk berdoa. Ya Razaq urzuqna. Ya Rahman irhamna. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum. Adakah kita disunatkan beristighfar, berzikir dan berdoa pada hari Arafah bagi mereka yang tidak berada di bumi Arafah pada 9 Zulhijjah? Dia ulama berbeza pendapat kelebihan berdoa dan berzikir pada hari Arafat. Ada ulama mengatakan itu khas untuk orang yang wukuf di Arafah sahaja. Jadi kita di Malaysia tak ada kelebihan tersebut. Dan pendapat kedua mengatakan siapa saja yang kebetulan berdoa berzikir di waktu yang sama orang wukuf di Arafah, maka dia akan dapat kelebihan tersebut. Wallahu alam. Jadi kalau kita nak ambil pendapat kok lah dapat kelebihan tu, berdoalah ketika waktu wukuf di Arafah. Wallahu alam. Wassalamualaikum. Tidak mengikut cara Rasulullah SAW. Adakah ini digalakkan? Kerana meronta pun tak macam Rasulullah SAW buat. Minta keterangan. Dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan melainkan setakat yang kita mampu. Kadang-kadang kita nak ikut sunnah Nabi ketika melakukan haji secara keseluruhan kita tidak mampu. Sebab keadaan musim haji di zaman kita dengan zaman Rasul sangat-sangat berbeza. Sekarang jemaah semakin melimpahkan. Ada sampai satu masa 2 juta kan. Jadi kalau kita nak ikut betul-betul cara sunnah Nabi, kadang-kadang terhalang. Kadang-kadang tidak ada transport dan sebagainya. Kadang-kadang tak dibenarkan. Jadi kita buat setakat yang mampu. Bila kita yang cara sunnah Nabi kita tak mampu buat, maka itu tak dikira berdosa ataupun salah. Dia tak akan mengurangkan pahala haji sebab kita tak mampu. Tapi kalau kita ada peluang nak buat cara haji Nabi, tapi kita tak buat, itu ada masalah. Wallahu a'lam. Ustaz, betulkah bila kita terbawa balik batu dari tanah haram, kita kena pulangkan balik? Macam mana boleh terbawa batu? Kalau terbawa kurma, okey juga kan? Dia kadang-kadang pelik lah terbawa tu. Dia kalau terbawa batu macam sengaja bawa lah kan?
Okey, jawapan dia tak payah pulangkan. Tak payah pulangkan. Sebab tak ada dalil pun. Tak ada dalil pun mengatakan siapa yang bawa batu daripada Mekah kena pulangkan balik. Satu, tidak ada dalil. Yang kedua, kenapa nak bawa pulangkan? Siapa suruh bawa pulangkan? Yang wajib ialah kita pergi Mekah untuk buat haji dan buat umrah, bukan pergi nak pulangkan batu. Wallahu a'lam. Ustaz, perlukah kita siasat dan ambil tahu apa yang dikandung dalam dan kesan yang mungkin dalam vaksin, atau ikut saja pemerintah dan ulama-ulama yang di bawah pemerintah? Perlu tak kita buat kajian? Kita ni siapa? Kalau kita saintis, ada kelayakan, ada otoriti, kita bagi tahulah pada kerajaan. Tapi kalau kita orang biasa je, buat kajian apa pun orang tak terima pun. Jadi jangan buang masa lah. Jangan buang masa. Kalau kita ada kelayakan, kita pergi pada pihak yang berkuasa, yang secara rasmi, kita bagi pandangan kita. Dan kalau mereka tak nak terima, terserahlah. Wallahu a'lam. Adakah Nabi Ibrahim AS berkhutbah ketika dibakar dengan api, atau adakah apa-apa ucapan selain Hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam? Tidak ada riwayat yang sahih Nabi Ibrahim berkhutbah ketika dalam api ataupun membaca mana-mana zikir ke mana-mana ayat selain pada hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada dalil lah. Tidak ada dalil. Lagi pula tak ada kerja ke Nabi Ibrahim nak berkhutbah dalam api ni. Kadang-kadang kita fikir benda yang tak perlu kita fikir dan kadang-kadang membebankan kita kan. Cuba fikir benda yang wajib kita buat. Apa dia? Tanya apa yang Nabi buat. Sebab ikutan kita ialah Nabi kita SAW. Apa yang Nabi Ibrahim buat bukan ikutan kita. Syariat kita ialah syariat Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang kita belum belajar, yang kita belum tahu, yang kita belum amalkan. Jadi banyakkan habis masa untuk mengetahui benda yang patut dan wajib kita buat. Wallahu a'lam. Kalau perempuan zina atau pelacur sudah bertaubat, adakah dosanya? Perempuan zina ataupun yang melacur bertaubat, adakah diampunkan dosanya? Dia dosa berzina dengan dosa membunuh, mana lebih besar? Sama-sama besar kan? Dan kita biasa dengar tak kisah orang yang bunuh 100 orang kan? Dan bila dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Dia bukan bunuh seorang, bukan 10 orang, dia bunuh 100 orang. Tapi bila taubatnya ikhlas, walaupun tak sempat beramal apa-apa, baru berjalan nak pergi tempat yang dia nak bertaubat, itu pun Allah dah terima taubatnya dan dia insya-Allah menjadi ahli syurga. Maka yang berzina seorang ke, melacur ke apa ke, kalau betul-betul bertaubat, Allah akan terima. Innallaha ghafurur rahim. Dan Allah sebut dalam surah apa ni? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Dengar apa yang Allah cakap. Allah kata pada Nabi, qul, wahai Muhammad, cakaplah pada hamba-hambaku yang mana ni? Asrafu. Allah tak kata hambaku yang berdosa. Allah kata ibadiyallazi asrafu, hambaku yang melampau. Tengok Allah guna perkataan. Allah tak kata allazi aznabu, yang berdosa. Tak. Asrafu, yang melampau. Makna apa? Dosa besar dan melampau. Bagi tahu pada mereka pada la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Haram kamu bersangka buruk pada Allah. Allah tak akan terima taubat kamu. Haram. Jangan putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampun semua dosa. Jami'an, semua sekali. Bila sebut jami'an, termasuk zina, termasuk membunuh dan semua sekali. Termasuklah syirik. Syirik pada Allah, kalau bertaubat Allah terima. Sahabat-sahabat Nabi hampir semua adalah penyembah berhala, syirik kepada Allah. Tapi akhirnya bila mereka bertaubat, mereka menjadi khaira ummatin, umat yang terbaik yang tidak akan berulang sampai kiamat. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, 10 hingga 13 Zulhijjah, hari-hari haram berpuasa. 14 dan 15 Zulhijjah, puasa hari penting. Boleh ke Ustaz kita puasa hanya 2 hari yang dibenarkan? Adakah ganjarannya seumpama menjelang 3 hari penting? Okey.
Kita 11, 12, 13 dilarang berpuasa sebab Nabi sebut dalam satu hadis ayyamut tasyrik ayyamu zikr aklin wa syurbin wa zikrin. Hari-hari tasyrik Nabi kata ialah hari makan, hari minum dan hari berzikir. Maka bagi kita tidak boleh berpuasa. Jadi tinggal lagi hari putih apa dia? 14 dan 15. Boleh tak? Soalan dia, boleh tak kita puasa 14, 15? Boleh. Tapi kita tak akan dapat pahala puasa 3 hari putih. Tak akan dapat kelebihan tu. Sebab Nabi kata siapa puasa 3 hari putih, dia seolah dia berpuasa sunat setahun. Makna dia akan dapat pahala puasa sunat setahun setelah puasa 3 hari putih. Jadi kalau dia hanya puasa 14 dan 15 saja tak cukup 3 hari. Dia tak akan dapat kelebihan puasa sunat setahun. Tapi dia akan dapat kelebihan lain. Apa kelebihan tu? Nabi kata, Man sama yawman fi sabilillah, ba'adallahu bainahu wa bainan nar sab'ina kharifah. Atau kama qala SAW. Nabi kata, siapa yang berpuasa satu hari betul-betul kerana Allah, Allah akan jauhkannya daripada neraka selama 70 tahun. Kalau satu hari kerana Allah. Jadi hari 14 dia berpuasa kerana Allah, dia akan dapat kelebihan tu. Hari ke-15 dia puasa kerana Allah juga, dia akan dapat kelebihan tu. Wallahu a'lam. Hasbiyallahu ni'mal wakil. Adakah ini untuk zikir? Ha? Hasbiyallahu ni'mal wakil. Apa soalannya? Ini yang ni adakah dia zikir? Ha? Hasbiyallahu ni wakilkan zikir. Hasbiyallahu ni'mal wakil. Saya tak jumpa hadis sahih yang mengatakan ayat hasbiyallah wa ni'mal wakil adalah zikir. Saya tak jumpa hadis sahih. Sebab tu dia tidak ada dalam zikir pagi dan petang. Kalau ada pun dia daripada hadis yang dhaif. Dia lebih kepada apa ni? Hasbiyallah ialah lebih kepada apa? Motivasi untuk kita yakin bahawa hasbi. Apa makna hasbi? Dia bukan untuk diucap berkali-kali. Tak. Untuk difahami dan diyakini. Iaitu hasbiyallah. Cukuplah bagi aku Allah. Allah tu dah cukup. Bila cukup Allah, aku tak perlu yang lain. Duit tak perlu, manusia tak perlu, suami tak perlu, anak isteri, semua tak perlu. Kalau tak ada pun tak ada masalah. Yang penting Allah ada. Kenapa? Sebab dia adalah wa ni'mal wakil. Sebab Allah sahaja sebaik-baik wakil. Jadi ayat ni ataupun ayat ni lebih kepada nak bagi motivasi supaya kita lebih yakin. Carilah Allah sahaja sebagai penolong kamu, maka cukup. Kamu tak perlu lain. Kalau kamu cari manusia, suami sebagai penolong, kamu tak cukup suami. Kadang-kadang perlukan anak, kadang-kadang perlukan kereta. Tapi kalau Allah saja, semua cukup. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Adakah orang yang membantu orang yang berzina hingga mengandung hingga menghantarnya ke rumah perlindungan? Assalamualaikum Ustaz. Sekejap Kak, ada soalan daripada Facebook. Adakah orang yang membantu orang yang berzina hingga mengandung dengan menghantarnya ke rumah perlindungan untuk menuntut madu termasuk bersubahat dengan berzina? Dia membantu seseorang untuk berzina. Tak, dia yang dah berzina tu mengandung, dia bantu hantar ke rumah perlindungan. Adakah itu bersubahat dengan berzina? Tak. Kalau dia membantu orang yang telah berzina, bantu dia hantar ke rumah perlindungan. Untuk tutup malu dia lah. Itu bukan membantu penzinaan sebab penzinaan telah berlaku. Penzinaan telah berlaku. Tapi apa yang dia buat itu sebenarnya adalah amal soleh. Iaitu membantu pembantu supaya bertaubat kepada Allah. Bila pergi rumah perlindungan tu, mungkin insya-Allah dia dilindungi daripada perbuatan zina yang seterusnya. Dan mungkin di situ dia akan bertaubat. Jadi dia termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dia tolong-menolong dalam perkara baik, bukan membantu dalam perkara yang tak baik. Okey, apa dia Kak? Kak dalam Zoom tadi. Ustaz, Ya. kami confused Ustaz sebab kadang-kadang yang menyarankan kita berzikir dengan nama Asmaul Husna ni adalah ustazah dan juga ustaz. Jadi bagi kita untuk nak mengetahui benda itu boleh ataupun tidak tu jadi confused sikit lah tu. Sebab yang menyarankan, yang memberikan amalan-amalan tu pun orang yang agama juga. Jadi bagi kita yang ni, kita bila kita dapat
daripada Okey. Okey, okey. Jadi kita rasa macam otentik lah sikit benda tu. Okey. Dia sebenar bukan salah ustaz, bukan salah ustazah, tapi salah kita. Sebab Allah dah beritahu dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in, sekiranya kamu confuse ataupun berselisih dalam apa saja perkara, faradduhu ila Allahi war Rasul. Allah kata bila kamu berselisih ataupun ragu-ragu tentang satu perkara, maka kembali kepada Allah dan Rasul. Jadi kita jadi confused sebab bukan salah ustaz, bukan salah ustazah, tapi salah kita sendiri. Apa salah kita? Kita tak ikut arahan Allah. Allah kata bila kamu berselisih, kembali kepada Allah dan Rasul. Tapi kita tak kembali pada Allah dan Rasul. Kita kembali kepada ustaz. Yang tu kita confused. Ustaz, macam mana nak kembali pada Allah dan Rasul? Allah tak ada depan kita. Rasul dah mati. Ya Allah. Sebab tu Allah tinggalkan Al-Quran sebagai panduan. Dan Nabi telah mati. Tapi Nabi meninggalkan hadis-hadis yang sahih, sunnah-sunnah yang sahih. Jadi rujukan kita ialah Quran dan hadis. Bahkan Nabi kata, aku tinggal dua perkara pada kamu yang sekiranya kamu pegang betul-betul, kamu tak akan sesat selama-lama. Bukan setakat kamu tak confused, kamu tak akan sesat selama-lama. Apa dia? Quran dan sunnah. Jadi Allah dah bagi kaedah, Nabi dah bagi kaedah, tapi kita tak ikut. Yang tu kita confused. Kaedahnya ialah, bila ustaz kata zikir ni sekian-sekian, jangan tengok siapa yang bercakap, tengok apa yang dia cakap. Dia ada sebut tak dalil dari Quran dan hadis? Kalau tak ada sebut KIV, jangan buatlah. Sebab Allah kata rujuk pada Allah dan Rasul. Jadi nak tahu yang ustaz cakap betul ataupun salah, tengok dia ada sebut tak? Ini adalah amalan Nabi dan sumbernya daripada hadis sahih sekian-sekian. Okey, kalau dia sebut hadis sahih, ikut. Kalau dia hanya mengatakan ini adalah satu amalan yang baik, tapi tak sebut hadis sahih, jangan amallah. Sebab kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat besok. Apa saja amalan, kita kena pastikan ia selari dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan itu tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fattabi'uni. Wajib ikut cara Nabi. Jadi saya pun tak faham kenapa kita confuse. Sebab tu bukan semua ustaz cakap mesti betul. Saya cakap pun kalau tak ada dalil jangan ikut. Walaupun saya mengajar tadabbur Al-Quran, kalau tak ada dalil jangan ikut. Bahkan Imam Syafi'i berkata, kalau apa yang aku cakap tak sama dengan sunnah Nabi, ambil sunnah Nabi dan campak pendapat aku. Sebab Imam Syafi'i tahu kedudukan dia dibanding dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita juga adakah macam kata dalam kita punya perundangan juga kita ada ijma' dan juga qiyas kan. Jadi macam mana tu Ustaz? Macam mana kita daripada situ? Dan juga ada juga yang kata bila kita tak tahu fas'alu ahli zikri minkum kan. Jadi macam mana tu? Allah kata, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bila kamu tak tahu, tanya ahli zikri. Siapa ahli zikri? Az-zikri di situ maksudnya ialah Quran dan hadis. Sebab tu salah satu nama Al-Quran ialah Az-zikru. Innama nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Ahli zikri ialah orang yang pakar dalam Quran dan hadis. Jadi bila kita tak tahu, Allah kata tanyalah orang yang tahu tentang Quran dan hadis. Kalau dia cakap tidak ada Quran dan hadis, kita tangguh. Kalau kita nak dengar juga, silakan. Tak ada masalah. Tapi jangan sebut confuse lah. Kalau kita nak dengar daripada semua ustaz, silakan. Wallahu a'lam. Okey, cukup dulu. Dah 12 lebih. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Isnin. Pukul 9. 10.30 insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران